Nabi yatim piatu, Nabi menjadi miskin, Nabi dihina, dihalau, pengikut baginda diseksa, dibunuh. Adakah Allah melupakan Nabi? Di mana Allah semasa baginda kesusahan begini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang Quran pada kali ini akan membawa kita untuk bersama-sama hanyut dalam pujukan ilahi terhadap kekasihnya Nabi Muhammad. Begitu lunak Allah memujuk Nabi, begitu indah perkataan dan tepat masa yang digunakan untuk membelai Nabi. Surah Duha, ungkapannya, nada-nadanya merupakan suatu sentuhan kasih mesra, hembusan kasih sayang, belayan belas kasihan yang menghilangkan sakit derita, tiupan yang membawa kerehatan, kerelaan dan harapan, mencurahkan rasa tenteram dan keyakinan. Semua ini dituju kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad. Sangat mesra Tuhan pada kekasihnya, mententeramkan kusutnya pemikiran, mendamaikan hati yang menderita. Seperti saya cerita dalam sembang Quran Motivasi Nabi, surah ini turun selepas lamanya wahyu terhenti. Hingga kan orang musyrikin membuat kempen, Allah telah lupakan Nabi. Wahyu umpama bekalan atau mudah dikatakan air minuman kepada seorang yang berjalan jauh. Sedang berjalan jauh, bekalan air kehabisan. Maka alangkah dahaganya Nabi bila wahyu terputus lama. Maka surah ini turun seolah memberi tegukan tenaga, harapan, semangat untuk meneruskan lagi perjalanan yang panjang ini. Saya bahagikan surah ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, ayat 1 hingga 5. Ayat 1 dan 2, demi waktu pagi dan demi waktu malam ketika sunyi sepi. Allah bersumpah dengan 2 waktu ini yang jika difikirkan, waktu duha, waktu yang suam-suam dan waktu malam yang sunyi adalah waktu yang paling tenang untuk menjernihkan fikiran. Allah juga menyarankan untuk hati manusia mempunyai hubungan yang mesra dengan alam ini, saling berinteraksi, menyelam dalam keindahan alam, menghayati keindahan ciptaan ilahi. Waktu paling mesra untuk kita berinteraksi dengan alam, dengan ilahi, dengan diri sendiri adalah 2 waktu ini. Allah pujuk dengan waktu yang tepat. Surah ini seolah Allah melimpahkan kesan kemesraannya dengan Nabi di sekeliling hidup baginda. Sejak dari awal lagi Allah dah pujuk Nabi. Nabi tidak terbiar, terbuang dan sebatang kara. Ayat 3. Tidak sekali-kali Allah meninggalkan Muhammad dan tidak pula Allah murka. Nabi sentiasa terhubung dengan Allah. Ayat 4. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik untukmu dari dunia. Inilah hakikat kenikmatan dari awal ditimpa keresahan. Seolah Allah nak pujuk, sabar, nanti dekat akhirat rasalah kenikmatan yang sebenar. Ayat yang kelima. Dan sesungguhnya Allah akan memberi limpah kurnia kepadamu dan engkau tetap berpuas hati. Nabi sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Kita masuk bahagian yang kedua pula. Ayat 6, 7 dan 8. Surah ini terus mengingatkan Rasulullah tentang hubungan beliau dengan Allah sejak permulaan jalan hidupnya lagi, agar beliau sentiasa mengenangkan budi baik Allah, kasih mesra dan limpah kurnianya terhadap baginda. Dan agar beliau mendapat kenikmatan dengan mengimbau kembali suasana-suasana rahmat dan kasih mesra ilahi terhadap dirinya. Ini adalah satu kenikmatan yang besar yang dirangsangkan oleh kenangan-kenangan indah seperti ayat 6. Bukankah dahulunya engkau seorang anak yatim piatu, lalu Allah melindunginya. Ayat 7. Dan bukankah dahulunya Allah dapatimu dalam keadaan tiada pedoman, lalu ia memberi petunjuk. Ayat 8. Dan bukankah Allah dapatimu serba kekurangan, lalu ia memberi kecukupan. Allah pujuk Nabi untuk lihat realiti hidup Nabi yang sekarang dan sejarah hidup Nabi sebelum ini. Pernahkah Allah meninggalkan Nabi? Pernahkah Allah memurkakan Nabi? Walaupun sebelum Nabi ditugaskan untuk membawa agama ini,
Bukankah Allah telah melindungi Nabi semasa baginda yatim piatu? Bukankah ia telah menyelamatkan baginda dengan hidayahnya semasa baginda terumbang-ambing dalam keadaan tiada pedoman? Bukankah Allah telah menutup kemiskinan Nabi dengan pemberiannya yang melimpah ruah? Nabi lahir yatim piatu, maka Allah buat semua orang menjadi sayang kepada baginda. Boleh baca kisah bagaimana Abu Talib punya sayang pada anak buahnya ini. Dulu Nabi miskin, Allah beri kecukupan dengan memberinya kemahiran berdagang dan dapat pula isteri yang kaya, Siti Khadijah. Hingga Nabi terselamat dari perasaan merasa miskin dan dari perasaan ingin berangan untuk memiliki kekayaan. Allah beri sifat Nabi sekadar cukup apa yang ada. Nabi lahir dalam masyarakat jahiliah. Allah beri petunjuk, Allah beri cahaya di tengah kegelapan masyarakat. Masuk bahagian yang ketiga pula, ayat 9, 10 dan 11. Ayat 9, oleh itu janganlah engkau hinakan anak yatim. Ayat 10, dan janganlah engkau herdikkan peminta bantuan. Sesuai dengan peringatan Allah yang menyebut kisah baginda diberi perlindungan sebagai yatim piatu dan kisah baginda diselamatkan dengan hidayah dan keadaan tanpa pedoman, dan seterusnya kisah baginda diselamatkan dari kemiskinan, maka Allah mengarahkan baginda dan umatnya supaya memberi perlindungan kepada anak-anak yatim, menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang besar. Ayat 11, dan hendaklah engkau sebut nikmat Tuhanmu. Ada 3 poin yang ingin saya lontarkan di sini. Yang pertama, Allah pujuk Nabi dengan masa yang paling tepat, masa yang paling romantik. Yang kedua, Allah sentiasa bersama Nabi sejak sebelum baginda diberi tugas. Setiap hembusan nafas baginda sentiasa terhubung dengan Allah. Yang ketiga, Allah suruh lindung anak yatim dan jangan herdik orang yang kekurangan. Kerana Nabi sendiri pernah merasa menjadi yatim, merasa menjadi orang serba kekurangan. Wallahualam, moga pujukan Allah terhadap Nabi ini menjadi pujukan kepada diri kita juga. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.